utamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di India, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dikarang kitab ini oleh Kiai Sirajuddin Abbas. Masih lagi perbincangan kita pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang firqah-firqah di dalam Islam. Dan alhamdulillah telah sama-sama kita baca hadis-hadis yang telah didatangkan oleh Pak Kiai pada membicarakan firqah-firqah di dalam Islam. Dan sambungan daripada tersebut beliau mendatangkan satu kesimpulan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Melihat hadis-hadis yang sahih ini, dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizat, iaitu mengkhabarkan hal-hal yang akan terjadi. Kabar ini tentu diterima beliau daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Daripada 9 hadis yang didatangkan oleh Pak Kiai Sirajuddin Abbas yang membicarakan tentang firqah ataupun pecahan-pecahan yang akan berlaku di dalam Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara jelas bahawa Islam nanti akan pecah kepada 73 golongan. Jadi daripada 9 hadis tersebut Pak Kiai mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan yang pertama daripada hadis-hadis Nabi SAW tersebut menggambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan situasi sesuatu perkara yang akan berlaku, sedangkan perkara tersebut tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada 73 firqah ketika hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sampailah kepada zaman para sahabat Khulafa' Rasyidin, diikuti sampailah kepada para sahabat, dan kemuncaknya perpecahan tersebut dapat dilihat pada zaman tabi'in dan juga tabi'in. Timbul dan tumbuh 73 firqah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Pak Kiai menggambarkan bahawa ini adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi tahu pada Nabi
sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sampaikan khabar tersebut kepada kita tentang sesuatu perkara yang akan berlaku satu ketika nanti. Jadi pertama sekali gambaran kepada kita bahawa itu adalah satu mukjizat Nabi yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat himpunan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT berikan, yang pertama sekali para ulama melakarkan bahawa seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, maka seluruh mukjizat itu dihimpunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah kepada kemuncaknya bapa kepada para nabi. Bapa kepada para nabi iaitu Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana daripada Nabi Allah Ibrahim inilah tuan-tuan lahirnya para nabi daripada kalangan bangsa Arab dan juga daripada bangsa Bani Israel. Tu bila tika mana pohon doa dan doa demi doa yang dipohonkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku anak daripada kalangan orang soleh. Sedangkan doa itu dibaca seusia 80 tahun. Dan Sarah ketika itu tuan-tuan usianya 70 tahun. Tapi Nabi Allah Ibrahim AS ni tuan-tuan, dia adalah seorang insan manusia yang Allah jadikan kemuncak contoh kepada sifat sabar. Sangat tinggi sifat sabar yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim AS. Dan tidak ada Nabi yang seperinci tuan-tuan kisah yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Quran. Nabi Ibrahim sangat terperinci kisahnya. Kerana apa tuan-tuan? Allah nak gambarkan betapa hebatnya ketaatan yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim dan juga sifat sabar dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Sehingga kan tuan-tuan tidak ada ujian yang berkali-kali diulang di dalam Al-Quran kecuali pujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan juga tuan-tuan, kemuncak sampaikan tidak ada para nabi yang Allah uji kesabarannya sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi berkat doa tadi tu tak putus-putus, walaupun dia tahu bahawa dia bukannya orang lelaki yang sepatutnya ada lagi anak kecil. Dan dia tahu Sarah tu tuan-tuan takkan dapat anak dah ketika tu usia dia 70 tahun. Tapi dengan izin Allah SWT, pertama perkahwinan di antara Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar ketika itu dilahirkan Ismail. Tapi walaupun dapat Ismail tuan-tuan, Allah uji Nabi, diperintahkan supaya hantar Ismail dan Hajar di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada sebarang penghidupan. Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Kemudian beberapa tahun selepas daripada itu tuan-tuan, Allah datangkan Jibril AS memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim tentang bahawa Sarah akan mengandung, melahirkan anak yang anaknya nama Ishak, dan anak Ishak itu namanya Yaqub. Sehingga kan terkejut Nabi Allah Ibrahim. Terkejut Nabi Allah Ibrahim AS, dan Sarah sendiri terkejut. Sarah sendiri kata, mana mungkin aku mengandung wahai Jibril, dia kata. Kerana ketika itu dia sendiri bagi tahu aku mandul. Aku tak boleh mengandung. Waktu tu tuan-tuan, usia Nabi Allah Ibrahim AS 100 tahun. Dan usia Sarah ketika itu 90 tahun. Tapi Allah SWT nak menunaikan doa Nabi Allah Ibrahim. Lahirlah anak daripada Sarah
dan gembiranya tu sampai tahap Allah sendiri yang memberi nama Ishak, dan terus diberitahu juga bahawa anak Ishak ini akan lahir seorang Nabi yang namanya Yaqub. Jadi tuan-tuan, bila lahir je Ishak tadi, Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah, kenapa engkau tak jadikan kehidupan Ismail itu sebagaimana kehidupan Ishak? Yang mana Ishak ni dia duduk membesar dengan aku, kemudian kau janjikan bahawa daripada keturunan Ishak ini akan lahir anak-anak daripada kalangan para nabi dan para rasul dan juga ahli-ahli kitab, akan diturunkan kitab-kitab. Lalu Allah Ta'ala jawab, wahai Ibrahim, ku berikan Ismail yang mana ku berikan pada Ishak tidak ada pada Ismail. Maknanya apa yang Allah Ta'ala bagi pada Ishak tu hebat dah, tapi Allah Ta'ala bagi pada Ismail jauh lebih hebat, mengikut kepada kadar ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Ismail. Apa dia tuan-tuan? Mekah. Cuba bayangkan Mekah tu tuan-tuan, sehingga sampaikan tahap tuan-tuan, berkatnya Mekah tu di antara doa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim minta supaya Allah berikan buah-buahan. Cuba bayangkan tuan-tuan, hari ni kalau kita datang ke Mekah tuan-tuan, menunaikan umrah, ada pokok buah-buahan? Tak ada. Mana ada pokok buah-buahan? Tapi tuan-tuan carilah buah apa yang tak ada. Bukan buah apa yang ada, buah apa yang tak ada, semua ada. Berkat doa daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini tuan-tuan. Jadi daripada Ismail tadilah, maka lahirnya keturunan bangsa Arab, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup bagi segala nabi dan segala rasul. Dan daripada Ishak tadi pula tuan-tuan, lahir nabi-nabi daripada Bani Israel. Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, sampailah kepada Nabi Allah Isa AS. Jadi mukjizat seluruh para nabi itu tuan-tuan disebut oleh para ulama terhimpun kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maknanya semua para nabi yang ada mukjizat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap mukjizat yang ada pada nabi pula tidak ada kepada para nabi terdahulu. Di antaranya tuan-tuan kemuncak, iaitu Al-Quran sendiri, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, isi kandungan dan syariat jauh lebih sempurna. Bukan bermakna Nabi dulu tak sempurna, tapi jauh lebih sempurna. Itu sebabnya tuan-tuan, bila turun saja ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan nikmatku dan aku sempurnakan Islam sebagai agama. Jadi bila Nabi SAW baca ayat tadi, para sahabat tadi tuan-tuan rasa seronok. Bila rasa seronok sangat tuan-tuan, tiba-tiba ada satu kalangan, ada seorang sahabat yang duduk di samping tu dalam mendengar ayat tadi tuan-tuan, nangis terisak-isak. Nangis terisak-isak. Sehingga seramai-ramai sahabat yang mendengar tadi rasa seronok, gembira tu tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala dah sempurnakan apa yang diperjuangkan selama ni. Tiba-tiba ada seorang sahabat, sehinggakan yang lain tengah ketawa seronok gembira tadi tuan-tuan terkedu senyap kerana mendapati seorang sahabat tadi menangis. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehinggakan Nabi SAW bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Lalu ketika itu Abu Bakar kata, aku sedih menangis mendengarkan ayat ini, bukan aku tak gembira, aku gembira, tetapi satu angle ataupun satu pihak lain, aku yakini bahawa kerja-kerja Islam ini telah selesai, maka sudah pasti tak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi, akan diangkat oleh Allah SWT. Betapa cintanya Sayyidina Abu Bakar dan hebatnya keimanan dia dan halusnya jiwa Sayyidina Abu Bakar ini, sehingga dia nampak maksud ayat tadi bahawa kerja Nabi dah selesai, Nabi tak lama lagi akan pergi
dan akan terjadilah perpisahan. Ini mukjizat tuan-tuan. Mukjizat paling besar Al-Quran. Dan Quran pula tuan-tuan tidak diturunkan sebagaimana kitab-kitab yang lain. Allah SWT turunkan kitab-kitab lain tuan-tuan, Zabur, Taurat, Injil, itu diberi sebuah. Allah berikan Zabur kepada Nabi Allah Daud itu sebuah. Nabi Allah Daud balik bawa Zabur tadi tuan-tuan kepada umat dia, amal. Allah berikan Taurat tuan-tuan sebuah, berikan kepada Nabi Allah Musa. Begitu juga Injil. Kemudian tuan-tuan sebuah itulah dibawa kepada umat mereka, kemudian diamal. Tapi Al-Quran itu tuan-tuan tidak. Allah turunkan sebuah kepada langit-langit dunia, kemudian Jibril berulang-alik daripada langit dunia itu tuan-tuan bawa wahyu itu sikit demi sikit, sikit demi sikit selama 23 tahun. Bawa kepada Nabi SAW mengikut suasana dan keadaan, sehingga akhirnya umat Nabi SAW boleh amalkan mengikut apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji bahawa Allah akan pelihara Al-Quran ini sehinggalah hari kiamat. Itu sebabnya bukan Al-Quran itu sahaja mukjizat, bahkan penjagaan dan pemeliharaan terhadap Al-Quran itu juga satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Itu sebabnya cukup banyak usaha musuh-musuh Islam untuk merosakkan Al-Quran tadi tuan-tuan, dan kepelbagaian pihak. Dia tukar macam-macam mana pun sekali, tapi akhirnya akan didapati dan akhirnya akan diperbaiki. Gitu juga tuan-tuan apps Al-Quran yang kita baca tu tuan-tuan dalam handset. Jadi berhati-hati tu tuan-tuan, kerana ada sebahagian apps tu memang kandungan ayat Al-Quran itu baik sama ada dia salah pada segi perkataan ataupun dia salah daripada segi baris. Berhati-hati. Tapi macam mana pun tetap Allah Ta'ala akan jaga Al-Quran tadi. Jadi kabar Nabi menceritakan sesuatu perkara yang akan berlaku ni satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan. Bukan hanya membicarakan tentang firqah pecahan yang akan berlaku satu hari nanti dalam Islam, bahkan terlalu banyak. Di antaranya tuan-tuan, kalau kita buka surah Rum, dalam surah Rum ni tuan-tuan, Allah SWT membicarakan bahawa besok Rum ni satu tamadun besar. Ketika di zaman Nabi SAW ni, dua tamadun besar, yang pertama Rom dan yang kedua Parsi. Rom, Parsi. Yang besar sekali. Waktu tu Arab tak dikenali lagi. Jadi umat Islam yang bersama Nabi ketika itu berada di Mekah, dan termasuk dengan Rasulullah SAW itu menyokong tamadun Rom. Kenapa? Rom ni tuan-tuan, mereka ni agama sama, agama langit. Aku masuk agama langit, agama yang diturunkan oleh Allah SWT, Nasara ketika. Berbeza dengan Parsi. Parsi ni pula tuan-tuan, musyrikin Mekah, mereka tu menyokong Parsi. Parsi pula agama dia tuan-tuan sembah api. Lalu turun surah Rum tadi membicarakan bahawa satu ketika nanti Rom tamadun Rom tu tuan-tuan, dia akan mengalahkan Parsi. Waktu tu yang menguasai dunia tuan-tuan Parsi. Jadi Rom akan menguasai Parsi. Allah, Nabi SAW bacakan ayat tadi kepada penduduk Mekah. Lalu bergolaklah di antara para sahabat dan juga musyrikin Mekah ketika itu. Bergolak tuan-tuan. Sehingga sampai satu ketika ketika itu betul-betul terjadilah pertembungan di antara Rom dan Parsi, dan Rom menang, mengalahkan tuan-tuan Parsi ketika itu. Jadi daripada ayat tadi, pertama sekali para sahabat ataupun para tafsir ulama mufassirin menyatakan bahawa pertama sekali nak gambarkan bahawa ni di antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Nabi tahu perkara peristiwa yang akan berlaku. Dan yang keduanya tuan-tuan, ulama mufassir kata nak gambarkan bahawa Nabi ni bukan hanya duduk dalam masjid cerita bab sembahyang, puasa, zakat, haji je.
Bahkan Nabi juga bicara tentang politik, baik sama ada dalam Mekah maupun luar Mekah. Walaupun masa itu Nabi SAW itu bukan menguasai Mekah, tak ada. Tak ada kuasa, tak ada kedudukan. Bukan seorang pemimpin lagi sebagaimana Nabi SAW berada di Madinah, belum. Hanya tak sampai 80 orang pengikut Nabi SAW, para sahabat yang berada di Mekah ketika itu, tuan-tuan. Tapi Nabi boleh bicara tentang politik dunia. Nak gambarkan bahawa Nabi SAW itu juga mengikuti pergerakan dan perjalanan politik, baik sama ada dalam Mekah sampailah international, luar Mekah. Ini kena tahu, tuan-tuan. Apatah lagi bila ketika mana Nabi SAW pergi menunaikan hijrah ke Yathrib, terbinanya sebuah negara Islam yang dipanggil Madinatul Munawwarah waktu itu. Lagi besar. Sebabnya hebat. Bukan kecil-kecil, tuan-tuan. Itu sebab Islam ni, tuan-tuan, jangan kita hanya pandang duduk semayang, puasa, zakat, haji, tak. Kalau kita lihat kitab fiqh itu sendiri pun, tuan-tuan, 4 perkara, 4 bab besar yang dibicarakan dalam fiqh. Pertama sekali ibadah, yang kedua nikah kahwin, yang keempat jual beli muamalah, dan yang kelima, tuan-tuan, hudud ataupun pentadbiran Islam. Tapi biasanya, tuan-tuan, tak dibaca perkara yang keempat, bab keempat ni, tuan-tuan. Kalau baca, kena tangkap. Tak kira lah sama ada kena tangkap ke ataupun ditarik tauliah. Memang tak akan baca. Baca kena. Sebab apa? Dia menceritakan tentang pentadbiran Islam. Hudud, qisas, baik dalam negara, luar negara, muamalah dalam negara, urusan dalam negara, pentadbiran dalam negara, pentadbiran luar negara. Masya Allah. Kalau boleh dibaca, itu dibaca, tuan-tuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pula, tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW menceritakan ketika itu, tuan-tuan, perang Khandaq. Berlaku peperangan Khandaq. Nabi SAW dengan para sahabat menggali parit di sekeliling Madinah ketika itu. Jadi bila digali, tuan-tuan, sampailah satu batu tersangkut. Para sahabat nak pukul, tak dipecahkan batu tadi, tak boleh. Dipecahkan, tak boleh. Sampailah para sahabat tadi datang menemui Nabi SAW, mengadu tentang perihal ada satu batu besar yang duduk dekat tengah-tengah khandaq tadi, parit tadi, menghalang kami nak menggali. Jadi Rasulullah datang, tuan-tuan. Rasulullah ketuk tu, tuan-tuan, pecah batu tadi, keluarkan cahaya yang sangat kuat. Sangat kuat. Lalu ketika itu Rasulullah kata, besok akan jatuhnya kerajaan Kasrah. Kerajaan Kasrah itu, tuan-tuan, kerajaan Pars. Dan gelang Kasrah, Raja Kasrah itu tadi, tuan-tuan, akan dipakai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi sebut ketika itu. Betul, tuan-tuan, di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, kerajaan tersebut jatuh dan gelang raja tersebut dipakai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Masya Allah. Ini, tuan-tuan, mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Salah satu. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua daripada 9 hadis Nabi SAW menceritakan tentang firqah ni, tuan-tuan, iaitu sesudah Nabi SAW wafat akan ada perselisihan faham yang banyak sampai kepada 73 fahaman, iaitu i'tiqad. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sendiri sebut bahawa Nabi lahir itu saja, tuan-tuan, sudah mula akhir zaman. Nabi dah sebut. Nabi Rasulullah SAW lahir itu saja sudah cukup menggambarkan itu bermulanya akhir zaman. Sampailah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian sampailah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat itu saja, tuan-tuan, sudah menggambarkan bermulanya fitnah akhir zaman. Rasulullah wafat itu saja sudah bermulanya fitnah akhir zaman. Kemudian sampailah, tuan-tuan, kepada pentadbiran di bawah Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan,
Maka ketika itu bermulalah fitnah tuan-tuan pembunuhan yang pertama khalifah. Sayyidina Umar mati dalam keadaan ditikam daripada belakang ketika mengimamkan solat subuh. Begitu juga sampailah kepada Sayyidina Osman, wafat mati dalam keadaan dibunuh tuan-tuan di rumah ketika nak buka puasa tuan. Waktu tu dibalik, dah dikepung rumahnya tu tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Osman pergi masuk bilik, dia terus ambil Al-Quran, letak Quran depan dia, dia baca Quran. Dan dia tahu bahawa dia akan mati, dan dia nak mati bersama dengan Quran. Jadi masuk tuan-tuan tentera ketika tu, ditusuknya dengan pedang tuan-tuan, mati Sayyidina Osman, dan darahnya mengalir di atas Al-Quran. Begitu juga Sayyidina Ali, fitnah demi fitnah. Dan ketika itu perpecahan sudah mula berlaku. Perpecahan di zaman Sayyidina Umar kerana sifat golongan munafik. Dan zaman Sayyidina Osman dah mula tuan-tuan retak, mula firqah-firqah tu dah mula dah ada. Dan kemuncak firqah tadi tuan-tuan berlaku semakin besar di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kemudian zaman tabi'in, tabi'in, firqah demi firqah pecah tadi. Sampailah wujudnya 73 firqah ataupun 73 kumpulan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang ketiga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada segolongan orang-orang muda pada akhir zaman yang sok aksi mengeluarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongnya. Di antara kesimpulan pengajaran yang dapat kita ambil daripada 9 hadis Nabi yang membicarakan tentang pecahan firqah ni tuan-tuan, Pak Kiai kata kesimpulannya lagi ataupun ibrahnya lagi tuan-tuan, besok akhir zaman akan lahir orang muda ni tuan-tuan, membicarakan tentang ayat Quran ni biasa. Hebat tak? Hebat. Azan
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang ketiga pula tuan-tuan, Pak Kiai datangkan kat sini, akan ada satu golongan yang mana pada akhir zaman ni dia mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran. Maksud mengeluarkan dalil Al-Quran ni, perbicaraan dia, hujahnya semua dalil Al-Quran. Tapi walaupun dia mengeluarkan dalil Al-Quran tadi tuan-tuan, iman dia tu tak lebih hanya duduk kat sini, di kerongkongnya tu, tak lebih daripada kerongkongnya. Sedangkan keimanan kita ni tuan-tuan, kesempurnaannya datang dengan 3 keadaan. Sempurnanya iman seseorang itu datang dengan 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad dia, duduk kat sini, keyakinan dia. Dan yang kedua, lisan, ungkapan dia tuan-tuan, perbicaraan dan keyakinan tadi dari perbicaraan itu. Dan yang ketiga, amalan, tindakan, kehidupan yang dia lalui itu macam mana dia bawa keyakinan dia tadi tuan-tuan. Macam contoh tuan-tuan, seseorang yang meyakini Allah Ta'ala itu maha melihat. Yakin tak Allah Ta'ala itu bersifat basar? Yakin Allah Ta'ala itu maha melihat. Jadi dekat sini, iktikad keyakinan dia yang diletak kat sini, Allah Ta'ala itu maha melihat. Dan dia mengungkapkan memang benar-benar aku yakin bahawa Allah itu maha melihat. Tapi bila sampai perbuatannya itu tuan-tuan, kalau benar-benar dia merealisasikan ataupun dia betul-betul membawa apa yang diiktikadkan tadi tuan-tuan dalam kehidupan sehariannya, tindakan, maka sudah pasti dia tak mudah-mudah dalam melakukan maksiat pada Allah, kerana dia yakin Allah maha melihat. Yang dikatakan kesempurnaan datang dengan 3 perkara: iktikad, pegangan, lisan, dan juga tindakan, amalan. Jadi golongan yang disebutkan oleh Pak Kiai dekat sini, akan lahir satu golongan yang bicara tentang Quran, bercakap dengan Quran, tetapi amalannya tu tuan-tuan tak sebagaimana apa yang diungkapkan. Tak lebih hanya di bibir saja, imannya tu tak lebih duduk di bibir. Ini realiti yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Sebab kalau kita lihat, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sendiri tuan-tuan memberikan peringatan kepada kita melalui muqaddimah kitab. Menuntut ilmu tu tuan-tuan bagus tak? Bagus. Menuntut ilmu tu sangat bagus, Imam Ghazali bagus. Tetapi dalam menuntut ilmu tu tuan-tuan kena berhati-hati, jangan sampai kebaikan menuntut ilmu itu dijadikan sebagai senjata syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia punya sistem cara nak merosakkan anak cucu Adam ni tuan-tuan, bukan hanya nak bawa manusia ni buat maksiat pada Allah. Tak. Maksiat tadi baik sama ada maksiat zahir, maksiat batin. Dan Imam Ghazali kata paling ditakuti adalah maksiat batin. Maksiat zahir ni tuan-tuan, minum marak, berpoya-poya, buat benda tak baik, buat perkara yang Allah larang. Dan maksiat zahir ni tuan-tuan, sangat mudah seseorang itu untuk kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan maksiat batin. Maksiat batin ni tuan-tuan, riak, takabur, ujub, sam'ah, penyakit-penyakit hati ni. Sampai tahap tuan-tuan dia menuntut ilmu tu pun tuan-tuan, diberikan kemanisan menuntut ilmu tu sampai tahap dia lupa tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dia tuan-tuan? Tanggungjawab yang paling besar bagi seorang penuntut ilmu ialah beramal dengan ilmu. Syaitan ni dia buat rasa seronok menuntut ilmu tadi, rasa seronok sampai dia lupa nak beramal dengan ilmu. Yang Nabi beri peringatan pada kita. Nabi kata, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Nabi kata ilmu tanpa amal seperti pohon yang rendang tapi tak ada buah.
Maknanya ilmu itu tak guna kalau tak diamalkan. Dan inilah berlaku yang digambarkan oleh Pak Kiai, dan digambarkan semula tuan-tuan, digambarkan sendiri oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayah. Berhati-hati. Menuntut ilmu itu bagus, tapi jangan sampai kamu reka lalai menuntut ilmu sampai kamu lupa untuk beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Itu sebabnya ada sedikit, amal sedikit. Ada banyak, amal banyak. Bukan hanya sekadar berbicara, pandai berbicara. Ini bahaya. Pandai berbicara, pandai menggunakan Al-Quran, hadis, sehingga buatkan orang tertarik, seronok dengan dia. Itu juga tuan-tuan, dalam kitab Muqaddimah Bidayatul Hidayah tu Ghazali sebut orang menuntut ilmu ni ada tiga golongan. Yang pertama, dia menuntut ilmu kerana dunia. Maksud kerana dunia ni apa dia tuan-tuan? Dia menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia, kedudukan, penghormatan, harta. Kalau dulu tak ada orang nak ngaji agama, tahun 60-an, 70-an, 80-an tu tak ada orang nak ngaji agama. Sebab apa tuan-tuan? Kalau jadi ustaz, paling-paling pun tuan-tuan ada gerek buruk. Orang pun tak nak ambil jadi menantu. Fikir 20 kali, 30 kali pun tak cukup. Kerana apa tuan-tuan? Pergi mana-mana paling-paling pun hebat ada gerek basikal buruk. Orang ngaji agama masa tu takut nak ngaji agama. Tok guru pondok pun tuan-tuan tak hantar anak pergi ngaji agama, pergi sekolah Inggeris, sebab takut anak besok tak makan. Zaman tu. Tapi hari ni tak. Hari ni orang berlumba-lumba ngaji agama tuan-tuan. Yang ikhlas, alhamdulillah. Yang ngaji agama sebab vampire tu, berapa ramai? Semuanya nak hantar anak ke tahfiz. Bila tanya kenapa hantar anak ke tahfiz, saya hantar anak ke tahfiz sebab hari ni tengok trend hantar anak ke tahfiz, semua hantar anak ke tahfiz. Sebab trend. Kenapa ngaji agama? Sebab hari ni ustaz-ustaz yang datang kuliah maghrib naik vampire. Ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata yang pertama. Golongan yang kedua, yang menuntut ilmu ni, yang menuntut ilmunya kerana Allah. Tidak mengharapkan keuntungan dunia ataupun kecepatan keuntungan tadi. Betul-betul kerana semata-mata redha Allah, dan mengharapkan Allah berikan kebaikan besok di akhirat. Selebihnya itu pulang pada Allah. Rezeki, kerja, apa sekalipun serah pada Allah. Yang penting aku menuntut ilmu kerana Allah. Yang ketiga ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata, sehingga Imam Ghazali kata apa? Besar kemungkinan golongan ketiga ini matinya dalam keadaan tidak sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia yang ketiga ni? Imam Ghazali sebut iaitu golongan ulama yang mempunyai penyokong ataupun orang ramai duduk sekeliling dia. Ini berhati-hati. Orang alim, ada ilmu dan ada pengikut. Ditakuti takut ada penyakit-penyakit hati tadi, rasa takabur, ujub, dan besar kemungkinan dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat pada Allah. Kenapa? Maksiat itu duduk dalam hati. Kemudian disokong pula dengan pengikut-pengikut tadi, dengan pengikut yang ramai, sehingga menutup segala kekurangan dan maksiat-maksiat hati tadi, sehingga dia rasa dia betul, dia rasa dia hebat. Dan akhirnya tuan-tuan, Imam Ghazali kata besar kemungkinan dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Itu sebabnya hidup ni biar duduk biasa-biasa. Tak payah lebih-lebih, tak payah hebat-hebat. Cukup kita jaga hubungan kita dengan Allah, dan kita jaga hubungan kita sesama manusia sebagaimana Allah kehendaki. Jadi ni golongan yang hebat baca Quran, tapi amalan imannya tak lebih hanya di kerongkong saja. Itu sebabnya tuan-tuan, kita harap jangan sampai kita termasuk golongan tersebut yang mana dalil-dalil Quran dibacakan tetapi amalannya tak lebih, amalan dan imannya, iman dan amalannya tak lebih hanya duduk di kerongkong ataupun di bibirnya saja. Wallahu ta'ala alam.
Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sini. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarat dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.